Okey, kita masih lagi bab 7. Kali kod dah habis. Cuma bab 7 ni dia banyak pengiraan sikit. Dan juga banyak konsep elektrik. Jadi cikgu buat banyak sikit latihan lah. Supaya kita lebih faham. Dan lagi satu pun, sekolah pun kebanyakan pun belum belajar lagi bab 7 kan. Jadi kita kena banyakkan sikit lah supaya lebih faham. Okey, ni adalah bahan yang cikgu bagi minggu lepas. Minggu lepas ke minggu ni? Minggu ni kot bagi kot. Okey Ini dah bahan dia. Okey, mungkin tak sempat nak buat semua, tapi kita pilihlah mana-mana yang sesuai untuk bincangkan. Okey, yang pertama soalannya. Ni buku teks pun ada. Kalau korang tak jumpa nak print ke, boleh buku teks je lah. Cuma print ni senang, dah buat latihan boleh simpan. Okey, latihan formatif 7.1. Nyatakan bentuk tenaga yang wujud dalam setiap keadaan berikut. Yang pertama adalah air yang mendidih. Air yang mendidih ni tenaga apa yang ada? Siapa boleh jawab? Tenaga apa yang ada dalam air mendidih? Panas kan? Jadi tenaga haba. Bukan tenaga panas, tenaga haba. Betul Yusof. Okey lagi. Nombor 2. Seekor ayam yang sedang berlari. Dia bergerak tu. Tenaga apa tu? Benda-benda yang bergerak, tenaga apakah ia? Kinetik. Betul. Kinetik. Benda-benda yang bergerak, kinetik. Termasuklah zarah-zarah yang bergerak. Okey, spring yang dimampakkan, tenaga apa? Siapa tahu? Tenaga apa? Tertarik spring macam tarik getah lah. Tarik getah, tarik elastik, tarik anak panah, arrow tu kan. Semua tu melibatkan macam spring. So, tenaga apakah itu? Sob, ingat Sob? Tenaga apa? Tenaga keupayaan. Keupayaan ada 2 ya. Okey, satu benda yang tempat tinggi, keupayaan juga. Okey, kalau benda-benda yang elastik yang boleh macam spring tu, macam getah tu, namanya tenaga keupayaan elastik. Tenaga keupayaan elastik. Kalau benda tempat yang tinggi macam buah kelapa yang jatuh tu, tu pun keupayaan juga. Namanya keupayaan graviti sebab dia jatuh ke bawah. Okey, boleh? Okey, dah salin. Okey, nombor 2, semasa pergerakan awan. Ni dengar tak? Kita belajar mengenai petir kan? Cas-cas akan terkumpul untuk menghasilkan elektrostatik. Cas-cas elektrostatik. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan penceritaan terangkan kejadian kilat. Okey, kita buat kat bawah. Okey, mula-mula kejadian kilat apa yang berlaku? Cuba korang pointkan dulu. Apa yang terlintas dalam fikiran korang? Cuba bagi idea sikit supaya kita boleh menulis. Macam mana kilat tu terbentuk? Mula-mula macam mana? Siapa masih ingat? Ataupun siapa yang tak ingat langsung? Jom kita buat revision sikit. Mungkin ada kawan-kawan baru ke? Okey, kalau kat sini, kalau lama ataupun dalam buku teks ni korang ada ini adalah macam mana kilat dihasilkan. Ni. Okey, dia akan susunkan dekat awan tu negatif kat bawah. Manakala dekat bumi tu dia susun positif dekat atas. Maka kilat akan dihasilkan. Jadi ini dipanggil adalah elektrostatik. So, macam mana elektrostatik ni dihasilkan? Macam mana dia boleh susun negatif ni dekat bawah? Okey, siapa nak cuba jawab? Macam mana berlakunya seperti itu? Okey, yang pertama, awan tu bila dia berat,
dia warna hitam kan, berak warna hitam, dia akan bergeser antara mereka. Bukan dengan mereka je, dia bergeser juga dengan udara. Jadi kita boleh kata awan dan udara. Awan dan udara yang bergeser. Bergeser menyebabkan cas positif terkumpul. So, cas positif terkumpul kat mana? Terkumpul di bahagian atas awan. Terkumpul di bahagian atas awan. Bahagian atas awan. Boleh? So, manakala cas negatif terkumpul di bahagian bawah awan. Jadi inilah permulaan dia. Dia bergeser dulu. Okey, dah salin belum? Begitu juga di bumi ya. Bumi itu dekat atas positif, dekat bawah negatif. Okey, bila dah jadi macam ni, so apa yang akan berlaku? Jadi elektron ataupun pergerakan cas daripada awan tadi yang negatif tu kan akan turun ke bawah. Jadi tulislah pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan cas elektrik. Cas negatif ya kat atas awan tadi, bahagian bawah tu kan. Okey, cas negatif juga dikenali sebagai elektron. Dua-dua boleh pakai. Negatif dari awan tadi yang dekat bawah awan tu kan, akan turun ke bumi. Dijumpa dengan positif. Okey, ni akan menyebabkan akan dinyahcaskan. Okey. Discharge, dinyahcaskan. Elektrik. Okey. Berlaku. Okey, maka terhasillah kilat. Kilat dia bukan mak kilau. Ni kilat. Mak kilau lain. Korang tengok mak kilau tak? Berapa orang yang tengok mak kilau? Best tak? Cikgu nak pergi tak pergi lagi? Tak best? Itulah kawan cikgu cakap pun tak best juga mak kilau. Siapa yang kata best? Yusuf tak pergi lagi? Izzuddin best? Oh, ramai kata best juga. Idea pun best Kawan cikgu kata ada yang best, ada yang tak. Yusuf belum pergi tengok lagi. Macam cikgu lah, belum tengok lagi. Itulah nak pergi kan. Tengoklah, ada yang suka, ada yang tak. Biasalah tu, betul tak? Okey, dah inilah cerita mengenai macam mana terhasilnya kilat. Okey, dah. Okey. 3. Berapakah rintangan bagi sebiji lampu kereta yang mengalir arus? Ingat, arus ni diwakili oleh I ya. Apabila disambung kepada akumulator volt dia, adakah arus dalam bentuk itu mantap? Mantap ke malap ni? Okey, jadi kita tengok dulu. Ini rintangan R ya. Dia nak R. Okey.
Kejap ya. Jadi kita tulis dulu formulanya. Formula yang pertama, kita kena tahu bahawa V sama dengan I darab R. Ini adalah formula untuk elektrik. So, tadi dia bagi V sama dengan 12. Kita masukkan maklumat dia. R ni nak cari. Dan I tadi berapa I? I tadi 0.025. 0.025. Okey, kita senaraikan informasi dia supaya tak terlepas. Jadi kat sini kita masukkan nilainya, iaitu V12 sama dengan I 0.025. So R tak ada, kita letak R kat situ. Maka R sama dengan 12 bahagi 0.025. Cuba mula mengira. Berapakah R-nya? .480. Jadi R kita sama dengan 480. Jangan lupa dia punya unitnya ohm ya. Ni unitnya ohm. Simbol dia macam tu ataupun OMM. Ni pun boleh. Okey, adakah dia mantap? Mantap tu maksudnya arusnya mengalir straight saja, tak putus-putus. Okey, adakah dia mantap? So jawapannya adalah ya. Okey, apa-apa yang bateri, apa-apa current daripada bateri ke, bateri motor ke, bateri kereta ke, ni accumulator kan? Accumulator ni bateri kereta ya. So dia akan menghasilkan arus yang mantap. Jawapannya ya lah. Ya, kerana dibekalkan ya mantap, bila mantap. Arusnya mantap kerana dibekalkan oleh bateri kereta ataupun akumulator. Akumulator ni kereta, bateri kereta, kena tahulah. Jadi itulah ceritanya sedikit. Ya, kalau kita rasa macam tak suka kira, tinggalkan aja. Kira-kira ni untuk sains tak banyak. Tapi kalau kita pandai, bukan pandai maksudnya faham dan boleh buat, satu kelebihan lah, betul tak? Okey, boleh salin? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Sebelum cikgu teruskan soalan lain. Tak ada cikgu teruskan ya? Dah siap salin. Okey, cikgu masuk latihan formatif 7.2. Cikgu buat latihan formatif saja. Cikgu tak buat aktiviti. Kalau buat aktiviti nanti tak sempat. Okey, seterusnya dikata lukiskan satu rajah lita ya, lita selari. Selari tu dia macam ni. Macam yang bawah ni. Okey, kalau ni siri, ini siri. Ini selari. Okey So dia nak kita lukiskan dengan 3 mentol, 1 sel kering, 1 suis, beberapa dawai penyambung. Okey, cikgu lukis kat atas ya sebab tak muat kan. Cikgu lukis dekat atas. Kat mana ya? Sini lah besar sikit. Jadi mula-mula dia nak pakai satu bateri. Baterinya kita ingat satu panjang, satu pendek. Lepas tu dia guna penyambung dan kita ada suis. Suis kita buat macam tu. Okey, lepas tu dia ada 3 mentol. Mentol pertama, mentol kedua, mentol ketiga. Okey, lepas tu kita sambungkanlah wire dia secara selari. Macam tu. Dah. Itu je lah, cukup lah. Cukup tak dia nak? Suis 1, beberapa mentol 3. Okey, dah cukup. Jadi inilah lukisan kita.
So tak payahlah tulis bateri, tak payah tulis mentol. Kerana dah tahu dah simbol macam tu mesti mentol. Boleh salin, boleh salin. Okey dah, cukup move Okey, satu dah settle, nombor 2 pula kita pergi berdasarkan Raja 1. Raja 1 mana ini Raja 1? Berdasarkan Raja 1, jumlah rintangan berkesan. Rintangan berkesan ni rintangan lah. So untuk pengiraan 3 je ada. Kita ada V sama dengan I, R. Okey, kepada pelajar baru masuk ke, V ni adalah volt ataupun kadang-kadang namanya sebagai volt ataupun beza upaya. Beza upaya dengan volt adalah sama je. Okey. Yang I ni adalah arus. Arus ataupun bahasa Inggeris current. R ni rintangan. Rintangan yang menghalang current. Menghalang arus. Jadi formula kita macam ni lah. Jadi untuk pengiraan elektrik, 3 ni aja pengiraan dia. Okey, dia nak cari R sekarang. Jom tengok R. Kalau R untuk siri, senang saja. So R dia adalah tambah aja. Tambah 3R 5. So kita akan dapat 5 6 7 8 9 9 ohm. Itu je lah. Jadi ini 9 ohm. Sebab untuk dia dah bagi kat situ kan, tak payah pakai formula lah. Okey. Boleh Okey. So untuk pengiraan ni cikgu skip dulu sebab cikgu rasa ramai juga yang tak yang apa tu, yang mungkin tak sempat nak join kelas cikgu kan sebelum-sebelum ni, jadi mungkin orang bela lah skip pengiraan ni. Jadi cikgu skip yang lain dulu. Cikgu skip yang lain dulu. Kita buat formatif 7.3 dulu ya. Yang tak ada pengiraan dulu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan medan magnet? Okey, tahukah korang bahawa dekat bumi kita pun ada medan magnet? Okey, sebab itulah bumi kita ni tak dihentam dengan meteor. Sebab kita ada medan magnet. Okey. Apa lagi dah buat? Apakah dimasukkan dengan medan magnet? Okey, tulislah jawapannya, besarkan sikit. So, medan magnet ni apa? Kita boleh kata bahawa kawasan di sekitar kawasan di sekitar magnet. Okey, yang berada di bawah pengaruh daya magnet. Pengaruh daya magnet. Okey. Itu namanya adalah medan magnet. Medan tu daya lah. Daya yang tarik tu kan. Kan kita letak besi kan ke ada magnet dan kan dia lekat. Daya tu lah. Daya dia tarik tu namanya daya magnet. Okey. Okey, nombor 2. Raja 1 tunjukkan sebatang paku besi dililit dengan dawai. Okey, ni namanya solenoid. Kita dah belajar minggu lepas, namanya solenoid. Lilitan banyak tu namanya solenoid. Okey. So, soalan apa sekarang? Dengan disambungkan sekring dengan V-nya 1.5. Soalan pertama dia nak adalah A, apakah yang berlaku kepada paku besi apabila switch ditutup? Switch ditutup tu maksudnya dihidupkan lah. Ni switch ni ditutup, maksudnya switch ni di-on-kan. Tutup tu maksudnya on. Okey, ditanya apakah akan berlaku pada paku besi apabila switch dihidupkan? Bila switch dihidupkan, paku ni akan jadi magnet. Ya, paku ni akan menjadi magnet.
Jadi disebabkan magnet tu dihasilkan oleh elektrik, jadi namanya adalah elektromagnet. Elektromagnet. Sebab apa? Daripada elektrik magnet menjadi magnet. Jadi namanya elektromagnet. Jadi jawapan yang ini, apa yang berlaku? Tulislah jawapannya adalah paku menjadi elektromagnet. Untuk nombor A, 2A tadi. Tulis kat situ. Tulis kat bawah lah ya, supaya nampak sikit. 2A, paku menjadi elektromagnet. Dah, settle. Senang je. Okey, B. Merah. Tandakan arah arus pada dawai kupron melilit pada paku besi. So, arusnya senang je. Arusnya mesti bergerak daripada positif ke negatif. So, tengok bateri mana panjang. Ni panjang ni kan. Panjang ni pendek. So, yang panjang tu positif, yang pendek tu negatif. Jadi, kita punya arus bergerak daripada negatif. Dia masuk kat sini, dia masuk. Dia masuk macam tu lah. Okey, dan seterusnya. Dan seterusnya macam tu. Faham tak? Jadi lukis pada lita tersebut anak panahnya. So switch ni tutup lah ni. Sebab dia kata switch tu ditutup kan. Okay, clear Okay. Okay, seterusnya. Nyatakan kutub medan magnet P dan Q. Okay, bila dia dah jadi magnet, paku dah jadi magnet, paku ni mestilah ada kutub utara dan selatan. Okay, siapa tahu macam mana cikgu nak tentukan kutub utara ataupun kutub selatan? Macam mana cikgu nak gunakan? Cara apa? Siapa boleh jawab? Siapa masih ingat? Guna apa? Okey, guna genggaman tangan kanan. Ni, genggaman tangan kanan ni. Katakanlah ni paku, cikgu punya pen ni paku. Kan? And then arusnya masuk dan cikgu genggamkan dia. Nampak tak ibu jari ke atas? Okey, ibu jari ke atas. Merujuk kepada gambar rajah ni lah. Awak tengok cikgu terbalik kan? Awak tengok cikgu terbalik. Awak tengok cikgu mungkin cikgu guna tangan kiri lah. Macam ni. Okey, faham tak? Tapi sepatutnya dengan tangan kanan. Dia kalau letak dia macam ni. Jadi, kalau arus tu naik ke atas pen, kena terbalikkan lah. Jadi, ke bawah pula. Utaranya ke bawah. Tengok kat mana arusnya. Tengok wire mula-mula masuk ni. Wire mula-mula masuk ni kat bawah kan. Faham tak? Jadi, kita pun ambil tangan letak bawah pen. Okey, katakanlah kalau wire masuk ni ke atas. Kalau masuk ke atas, kita letak ke atas. Jadi, ibu jari kat bawah. Jadi, ibu jari kita ni adalah utara. Jadi, namanya right hand grip rule. Genggaman tangan kanan. Petua tangan kanan. Okey, genggam. Boleh faham So, dia punya utara ke atas. Jadi, dalam kes ni, utaranya pada P. Okey, jadi P tu adalah utara. C. P adalah utara. Manakala Q adalah selatan. Okey, boleh? Okey, D pula. Kawan, kalau ada yang masalah, yang tak faham ke, tanya tau. Okey, D dia kata adalah apakah yang berlaku kepada kekuatan medan magnet jika lagi satu sel ditambah lagi bateri, dah tentulah kekuatannya meningkat. Tak tengok pun tak boleh tengok, tak apa. Terus saya tulis kekuatan. Sebab apa diminta kekuatan? Kekuatan medan magnet dah tentulah bertambah. Bertambah.
Dah, settle. Boleh salin, boleh salin. Tak faham tanya ya. Korang jangan diam je. Siapa tak pernah datang ni? Afrina. Afrina. Okey dah. 3 dia kata, nyatakan benar ataupun palsu bagi pernyataan berikut. Okey, yang A ni. Yang A benar ke palsu? Cuba baca. Jika suatu bahan ditarik oleh magnet, maka bahan itu adalah bahan bermagnet. Ya, betul. Contohnya besi. Besi tertarik pada magnet kan? Jadi besi itu bermagnet. Dia adalah bahan bermagnet. Jadi dia adalah benar. Okey, nombor 2, berawai lurus menghasilkan garis-garis medan magnet yang berbentuk bulatan sepusat. Betul. Bulatan-bulatan tu namanya adalah bulatan sepusat ya. Sepusat. Kalau medan magnet kan jadi macam ni. Kan? Jadi dia adalah sepusat namanya. Okey, ni pun benar. Okey. Bulatan sepusat namanya. Okey, kita dah habis dah ni. Cikgu masuk lagi latihan sumatif 7. Latihan sumatif ni latihan akhir lah. Latihan akhir. Jadi, cikgu skip bahagian pengiraan je. Ada masa kita buat nanti. Tak ada masa pun tak apalah ya. Sebab ialah pengiraan ni tak semua yang mahir. Dan tak semua yang suka. Jadi, kita buat mana yang kita rasa semua orang boleh buat. Okey. Tandakan right pada pernyataan berikut tentang cas-cas elektrostatik. Cuba korang buat. Manakah betul? Jangan pangkah dia nak yang betul saja. A betul tak? Dia nak cerita pasal charge elektrostatik. Okey, cuba tengok yang A. Pembumian menyebabkan charge positif mengalir dari objek ke bumi. Pembumian menyebabkan charge positif. Bukan charge positif je. Charge positif tak boleh mengalir. Yang mengalir adalah charge negatif yang mengalir. Dia charge negatif yang mengalir. Okey, boleh. Jadi ni salah lah. B. Cas-cas elektrik yang sama jenis akan menarik antara satu sama lain. Tak. Positif jumpa positif, dia adalah menolak. Kalau kita ada dua bola bola positif, dia akan menolak. Jadi, kalau cas yang sama ni, dia tak menarik, dia menolak. Pun salah. C. Elektroskop digunakan untuk menentukan kewujudan cas elektrostatik. Betul, kita guna elektroskop. Elektroskop tu yang mencapah tu kan. Tengok gambar rajah dalam buku teks nanti. Okey, dia mencapah. So, elektroskop adalah alat untuk mengukur kehadiran elektrostatik. Okey, nombor 2. Okey, lantai pejabat Imran dilapisi dengan karpet nilon. Karpet nylon. Okey, lepas itu, apa kesan cas elektrostatik atas Imran jika dia menyentuh kerusi besi? Jelaskan. Macam kita tolak troli yalah, pergi kat Econsave ke mana-mana ke, tiba-tiba tangan ke siku ke kena troli, macam ada elektrik sikit kan. Tu namanya elektrostatik ataupun namanya renjatan elektrik. Okey, so kita tanya apakah kesan dia? Jelaskan. Jadi kesan dia adalah Imran tu terasa renjatan elektrik. So, kat sini aku jawab So, untuk 2A. So, kita akan cakap Imran. Sebab ni nylon ni. Macam dia bergeser senang kan.
akan terasa renjatan elektrik. Dia rasa sikit lah, tapi taklah mati. Okey, elektrik ni yang sangat kecil. Yang kecil, tak kuat sangat lah. So, kenapa? Disebabkan proses geseran tu kan, dia akan menjadi nyah cas. Dia nyah cas lah untuk jadikan neutral. Okey, dari badan. Badan kita akan nyah cas kan. Okey, boleh Sebab itulah kita rasa ada renjatan elektrik. Siapa pernah kena macam ni? Tolak-tolak troli kena. Terasa macam ada elektrik. Ada elektrik lah. Jadi kalau korang pernah kena tu, gitulah rasanya. Fizuddin tak pernah, Aidil pun tak pernah kena je. Cubalah nanti cari troli yang sengit-sengit, yang bunyi-bunyi tu kan, tolak-tolak. Lepas tu cuba pegang pada besi dia. Korang akan rasa renjatan elektrik, tapi tak besar pun, terkejut je lah. Okey, B dia nak apa sekarang? Cadangkan satu cara untuk mengatasi kesan cas elektrostatik yang dinyatakan di atas. So, macam mana caranya? Sebab apabila kita tolak troli, contohnya katakanlah cikgu punya pen ni ada elektrostatik kan. Jadi kalau cikgu pegang, so nanti tangan kita ni, kalau pen ni kena pada tanah, so kita punya tangan ni akan mengalirkan cas elektrik. Ataupun kalau pen ni kita pegang, pen ni akan mengalir pada tangan, pergi pada bumi. Jadi cas tu nak cari bumi lah, sebab dia nak jadi neutral kan. Jadi kalau kita pegang troli atau pen yang ada elektrostatik ni, kita pegang, jadi cas negatif tu pada pen ni akan mengalir ke tangan, sampai ke kaki, sampai ke bumi. Jadi untuk mengelak benda tu berlaku, sebab tu kita rasa macam ada elektrik. Jadi elok kita pakai selipa, supaya elektrostatik tu tak mengalir dalam badan kita lah. Slipper boleh, kasut boleh, janji tapaknya tu biar getah. Okey, kita boleh kata apa ni apa tadi soalan tadi? Okey, kita akan cakap boleh memakai tapak kasut yang diperbuat daripada getah. Senang. Yang diperbuat daripada getah. Okey, dah. Boleh salin. Okey, seterusnya, mengapakah penjana Van de Graaff? Van de Graaff tahu tak? Van de Graaff ni yang macam cerita apa ya? Yang kita letak tangan tu, kan? Lepas tu rambut kita naik, cerita Mr. Bean ni. Tu namanya mesin Van de Graaff. Pernah tengok tak mesin tu? Mesin tu bulat kan? Kita letak tangan, nanti rambut kita naik.
Dah tengok tak? Ataupun kita letak benda-benda tisu ke, tisu tu akan menghala kat dia. Okey, kalau boleh dia nak cuaca yang agak kering, dia tak nak lembap. Kalau lembap ni ada air banyak, jadi dia tak berfungsi dengan bagus. Okey. Jadi kalau tanya, kat sini tanya soalannya. Kenapa tidak berfungsi lembap? Lembap dia tak berfungsi dengan bagus. Jadi kita boleh kata bahawa wap air sebab lembap tu udara banyak wap air. Wap air yang banyak dalam udara semasa cuaca lembap. Cuaca lembap ni contoh macam hujan ke. So ni akan menghalang. Okey, menghalang pengumpulan charge. Okey, pada sesuatu objek. Boleh? Kalau boleh kita nak cuaca yang elok, cuaca yang kering lah. Cuba nak habiskan sikit lagi ni. Ada 6 soalan je. Kalau sempat. Okey, B, mengapakah kejutan elektrik yang diterima daripada penjana Van de Graaff kurang berbahaya berbanding kejutan daripada kuasa domestik? Domestik ni maksudnya dekat penggunaan rumah kita lah, rumah, taman kan. Namanya kuasa domestik. Kejutannya sangat rendah lah. Van de Graaff memang rendah. Memang dia buat untuk eksperimen kan. Sebab apa? Sebab arusnya pun kurang. Kurang, tak banyak arusnya. Kalau arus banyak dah meninggal lah kita kan. Jadi kita boleh kata arus daripada penjana Van de Graaff Van de Graaff adalah kurang berbanding dengan arus daripada bekalan kuasa domestik. Macam tu. Boleh jadi letak elektrik arusnya tak banyak lah. Kalau banyak macam kat rumah kita dah lama dah meninggal eksperimen ni Okey, dah boleh salin. Tinggal sikit lagi. Sikit je lagi. Mudah-mudahan sempat. Cuba nak buat sampai nombor 5 je. Nombor 6 tak nak. Sebab nombor 6 tu juga rasa ada pengiraan kot. Pengiraan tak nak. Cuba nak sampai nombor 5 je. Okey, cikgu move nombor 4 Okey, teka selang kata. Wah, best juga ni. Jom kita buat. Okey, B melintang. B melintang mana? B melintang ni. Okey, membenarkan arus mengalir melaluinya. Okey, siapakah yang membenarkan arus mengalir melaluinya? B. Arus mengalir kat mana? Arus mengalir kat konduktor. Konduktor tu apa? Konduktor tu macam mentol. Mentol tu konduktor. Jadi konduktor tu membenarkan arus mengalir melalui. Dia nyala lah. Konduktor lain lagi macam yalah TV ke, penjana ke, kipas ke dia letak. Tu semua tu namanya adalah konduktor. Ya? Okey, boleh. Konduktor. Okey, sini jadi konduktor. Konduktor. Dah, B dah settle. Okey, lagi. Kita tengok yang D pula. Lita yang dipasang secara mempunyai volta meretas mento yang sama. Okey. So, lita mana yang mempunyai volt yang sama? Siri ke ataupun selari?
Siri ke selari? Siri macam ni ke? Okey, ataupun yang selari macam ni. Okey, manakah mempunyai vote yang sama? Selari ke sesiri? Kat rumah kita pakai mana? Kat rumah kita pakai selari. So, jawapannya Lita dipasang secara selari. Selari. Huruf S kan? Selari. Dah. Betul, Danish. Okey, seterusnya A. A kat mana? A dekat sini. Kuantiti elektrik yang diukur menggunakan ammeter. Manakah yang menggunakan ammeter? Bermula dengan huruf A. Agaknya apa tu A? Kita tiga ukur. Ukur arus, ukur rintangan, ukur voltan. So, A tu kalau ikut logiknya arus lah. Kan? Okey, lagi. Unit bagi rintangan adalah... siapa tahu? Apakah unit rintangan? C. C mana? Ni. Bermula huruf O tu. Okey, siapa dapat bijak? Jawapannya adalah simbol dia macam ni. Apa simbol ni? Ini adalah ohm. Simbol ohm. Betul, Azim. Okey, next. Paling panjang ni. Apa ni paling panjang ni? Menghalang arus daripada mengalir melalui konduktor. Okey, siapakah yang menghalang arus? Alat apakah yang menghalang arus? Namanya adalah perintang. Perintang ni memang kerjanya menghalang arus. Okey dah. Satu soalan lagi. Soalan terakhir nombor 5 dia guna buat. Nombor 6 tak nak sebab pengiraan. Okey, nombor 5. Dia kata apa ni? Apakah lita yang sesuai digunakan dalam sistem penggera kebakaran? Jelaskan jawapan kita. Kalau boleh kita pakai selari. Cadangkan dia. Lita selari. Okey. So, jelaskan. Kenapa? Supaya penggera tu yang bunyi siren tu lah. Okey. Penggera boleh dihidupkan. Supaya boleh dihidupkan oleh Swiss pengesan haba di lokasi kejadian. Okey, itu jawapannya. Dah boleh salin. Lokasi kejadian. Walaupun di tempat yang berlainan, tapi dia boleh mengesan. Kita kena pasang lah Swiss penggera tu. Kalau korang perasan ke, kat sekolah pun ada Swiss penggera. Kalau ada kebakaran akan bunyi. Pernah nampak tak kat sekolah? Ataupun kat hotel ke? Kat hotel lagi dahsyat dia ada Swiss penggera dan juga Swiss yang pancupkan air tu kan. Sama jugalah dia akan pakai lita selari. Senang.